selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Syarimla dari Sri Manasegaran. Pemegang nombor kad matrik saya D20211110076. Hari ini saya nak bercerita tentang adat dan kepercayaan agama masyarakat di Malaysia. Malaysia mempunyai berbilang agama, terutamanya 3 agama yang terbesar, iaitu Islam, India dan Cina. Islam merupakan salah satu agama yang banyak tersebar di seluruh dunia. Setiap agama di Malaysia mempunyai pegangan adat dan kepercayaan awal sejak dahulu lagi. Sebenarnya, adat dan kepercayaan merupakan dua komponen yang penting dalam kehidupan agama Islam. Adat merupakan suatu peraturan yang diamalkan secara turun-temurun dalam kalangan masyarakat. Kepercayaan pula pegangan yang diyakini dapat menjadi pautan dalam kehidupan. Kepercayaan awal dibagikan kepada dua, iaitu animisme dan dinimisme. Animisme merupakan kepercayaan terawal masyarakat di tanah Melayu. Dalam kepercayaan animisme, masyarakat percaya kepada roh nenek moyang, makhluk halus dan semangat. Dan dalam agama Islam juga, mereka mempercayai kepada rukun Islam dan rukun iman. Dinimisme pula kepercayaan terhadap kekuatan yang dikenali sebagai mana atau semangat. Sehubungan dengan itu, adat dan kepercayaan merupakan suatu perkara penting yang memainkan peranan dalam agama Islam. Biar kita mengetahui maksud perkataan Islam. Perkataan Islam berasal daripada Arab, iaitu aslama, yuslimu dan islaman yang bermaksud tunduk, patuh dan juga bermaksud selamat, sejahtera dan damai. Nama Islam itu sendiri adalah diberi oleh Allah Tuhan sekalian alam. Agama Islam adalah agama yang mentauhidkan Allah dan telah lama wujud sebermula dengan Nabi. Dengan sebab inilah agama ini diberi nama Islam. Sekarang kita boleh mengetahui lebih lanjut tentang adat dan kepercayaan agama Islam di Malaysia. Ada pendapat popular mengatakan bahawa Islam tiba ke Kepulauan Nusantara pada sekitar abad ke-9. Namun, pendapat paling popular mengatakan Islam tiba ke alam Melayu pada sekitar abad ke-13 dan 14. Proses penghayatan Islam melibatkan masyarakat Melayu dilakukan dalam dua fasa. Fasa pertama bermula pada sekitar abad ke-13 dan ke-14. Fasa pertama dimulakan dengan pengenalan konsep asas tentang pegangan tauhid yang terlebih dahulu memperkenalkan wujud Allah yang satu. Fasa kedua berlaku pada abad ke-15 hingga abad ke-18. Fasa kedua pula dikenali sebagai fasa penggantian dalam memperjelaskan adat resam orang Melayu yang ketika itu masih kuat dengan kepercayaan animisme. Semasa fasa kedua ini, beberapa amalan lama telah diberikan perspektif berbeza. Sebagai contoh, amalan sembayang dan jampi diperkenalkan dengan istilah solat dan ruqyah, di mana ia membantu orang Melayu dalam mengasimilasi pemahaman mereka terhadap agama Islam. Manakala, jampi atau mantra yang dibaca oleh orang Melayu pada ketika dahulu semasa bercocok tanam yang memetik datuk petala bumi atau jin tanah digantikan dengan lafaz bismillah yang lebih bersifat tauhid. Proses integrasi Islam ke dalam masyarakat Melayu berlaku secara harmoni kerana mereka dapat melihat berlakunya beberapa persamaan di antara kepercayaan dan pegangan mereka. Oleh itu, penerimaan Islam di kalangan masyarakat Melayu berlaku secara semula jadi tanpa berlakunya pergolakan. Assalamualaikum, saya Nur Ariana bernombor matrik D2021100999060. Di sini saya ingin menjelaskan tentang konflik yang kebiasaannya berlaku antara agama di Malaysia. Konflik ialah pertembungan dua pihak yang masing-masing mempunyai kepentingan berbeza dan saling bersaing. Menurut Desjus, konflik tercetus apabila terdapat perbezaan matlamat, jangkaan, kemahuan dan cara pendekatan antara dua pihak. Isu konflik di antara agama sepertinya tidak akan pernah selesai. Kes-kes yang menimbulkan ketidakpuasan hati dalam kalangan penganut agama sering kali muncul. Kita tidak dapat memisahkan ekstremisme agama, budaya dan kepercayaan dalam setiap agama masing-masing. Oleh itu,
Kepelbagaian agama yang wujud dikenal pasti sebagai salah satu faktor yang boleh mencetuskan konflik. Antaranya ialah perbezaan pegangan ajaran agama, sikap penganut agama bertindak di luar batasan yang digariskan agama dan juga undang-undang negara serta salah faham antara agama atau dalam kalangan agama itu tersendiri. Seterusnya, konsep hubungan antara penganut agama telah dimomokkan oleh segelintir pihak tertentu dengan propaganda seperti Islamofobia, ganas, ekstrim dan sebagainya. Ia sedikit sebanyak telah mempengaruhi dan menggugat hubungan baik antara pelbagai etnik dan agama di Malaysia. Kenyataan ini menggambarkan bahawa cabaran yang dihadapi oleh umat Islam bukan sahaja hadir dalam bentuk serangan fizikal, malah turut melibatkan serangan dari segi pemikiran. Seterusnya, konflik berlaku daripada pandangan berbeza dari sisi agama lain di Malaysia. Konflik sebegini berlaku kerana seseorang menganggap ajaran agama mereka lah yang benar. Contohnya dari segi ketuhanan, cara mereka beribadah, cara mereka belajar tentang agama mereka membuatkan mereka tidak ingin menerima pandangan mahupun ada yang tidak menghormati ajaran agama yang lain. Hal ini menyebabkan berlakunya perselisihan faham antara agama dan mencetuskan konflik. Selain itu, adanya konflik seperti penghinaan menerusi media sosial. Penghinaan ini adalah seperti menafikan hak berpakaian Muslim dalam pertandingan renang yang seperti umumnya kita ketahui cara pemakaian mereka. Hal ini sering berlaku di ruangan cyber seperti Facebook dan Twitter. Oleh itu, terjadinya perdebatan atau konflik ini pada cara pakaian khususnya bagi atlet yang beragama Islam. Akhir sekali, konflik terjadi daripada isu berkaitan aktiviti perkauman. Contohnya peristiwa pelontaran anggota badan babi di masjid, pembakaran surau dan juga perarakan kepala lembu. Kita boleh lihat di sini hal ini terjadi kerana kurangnya kefahaman dan pengetahuan budaya dan agama dalam masyarakat lain. Sepatutnya masyarakat perlu memainkan peranan bagi mewujudkan sikap saling memahami dan bekerja sama. Oxford University Press, budaya atau culture adalah adat pemikiran, kesenian dan amalan kepercayaan bagi sesebuah kumpulan manusia, komuniti dan juga negara. Terdapat beberapa konsep budaya agama Islam. Yang pertama, tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Jika budaya itu bercanggah dengan hukum Islam, maka ia tidak diterima sebagai budaya Islam. Yang kedua, tidak melalaikan manusia. Manusia tidak boleh mencari rezeki sehingga melupakan ibadah. Ia adalah salah di sisi Islam. Yang ketiga, melahirkan hubungan baik antara manusia dan juga Tuhan. Islam sangat menitik beratkan hubungan baik antara manusia dan juga Tuhan. Umat Islam boleh melakukan pelbagai bentuk ibadah, khususnya solat, puasa, zakat dan juga haji. Yang keempat, mengagungkan pencipta. Manusia perlu sentiasa mengingati Tuhan dan mematuhi segala suruhannya dengan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Terdapat juga contoh budaya agama Islam dalam kehidupan seharian. Yang pertama, ucapan salam. Ucapan salam dengan kalimah digunakan dalam ucap pembuka kata sama ada ketika bertemu sahabat, saudara mara dan juga jiran tetangga. Yang kedua, budaya pemakanan Islam. Islam sangat mementingkan pemakanan halal dan juga bersih. Islam juga menitik beratkan supaya mengamalkan adab-adab tertentu. Ketiga, makan. Contohnya, makan dalam keadaan duduk, makan menggunakan tangan kanan, makan dengan dimulai dan diakhiri dengan doa. Yang ketiga, budaya kemasyarakatan. Budaya Islam sering menggunakan
amalan bergotong royong untuk mengadakan kenduri kendara seperti majlis perkahwinan, majlis pertunangan dan majlis di hari raya. Terdapat pepatah Melayu yang mengatakan biar mati anak, jangan mati adat. Dalam kalangan orang Melayu, adat masih diamalkan terutamanya dalam majlis perkahwinan. Adat perkahwinan masyarakat Melayu dapat dibahagikan kepada beberapa bahagian. Yang pertama adalah amalan berisik. Amalan berisik ini dijalankan oleh ibu bapa pihak lelaki di mana mereka akan melawat ke rumah wanita untuk menyelidik serta untuk memastikan bahawa wanita tersebut masih belum berpunya. Sebab dalam masyarakat Islam, Islam melarang seseorang itu untuk meminang tunang orang lain. Upacara peminangan ini pula melibatkan kedua-dua pihak keluarga lelaki dan wanita, ketua adat dan juga syarak. Dalam upacara peminangan ini, pihak lelaki akan menyatakan hasrat mereka untuk menjadikan wanita yang dirisik sebagai bakal isteri. Dan mengikut adat Islam, pihak lelaki akan membawa sesuatu hadiah atau barang sebagai tanda pertunangan serta membincang pasal akad nikah dan wang antaran. Setelah selesai upacara peminangan, majlis pertunangan akan dilaksanakan, di mana cincin akan diberikan kepada wanita sebagai ikatan janji antara kedua-dua pihak tersebut. Dalam majlis pertunangan ini juga, sebahagian wang antaran dan juga hadiah yang terdiri daripada barang-barang tertentu akan diberikan. Dalam majlis pertunangan ini juga, tarikh perkahwinan akan ditetapkan. Mengikut hadat dan hukum Islam, jika pertunangan itu putus dan penyebabnya adalah lelaki, maka lelaki tersebut tidak berhak untuk meminta balik ganti rugi bagi segala pemberiannya. Tetapi jika perempuan adalah penyebab pertunangan itu putus, maka pihak perempuan tersebut harus membayar ganti rugi 2 kali ganda kepada pihak lelaki. Berdasarkan Islam, majlis akad nikah ini bukanlah adat, tetapi ia satu ajaran agama dan sebagai satu kemuncah kesahihan perkahwinan. Dalam majlis akad nikah ini, segala perjanjian seperti pemberian hantaran dan pemberian mas kahwin akan dilaksanakan. Dan menurut syariat Islam, pemberian hantaran ini dikira sebagai hadiah saja semata-mata. Tetapi pemberian mas kahwin yang berbentuk duit atau barang-barang tertentu diwajibkan serta disunahkan kerana mas kahwin ini merupakan satu rukun dan syarat sah pernikah. Bahagian seterusnya akan disambung oleh saudara Giri. Salam sejahtera doktor. Saya akan membentangkan tentang beberapa proses dalam adat perkahwinan masyarakat Melayu, iaitu adat berandam dan upacara berinai. Dalam upacara ini, mak andam yang terdiri daripada kaum lelaki lembut atau lebih glamour dipanggil sebagai maknya merupakan bertentangan dengan syariat Islam. Beliaulah yang akan menghiaskan pengantin. Selepas itu, istiadat mandi berlimau dan dicampur dengan 7 jenis bunga yang berbeza akan berlaku kepada pengantin perempuan. Selepas itu, pengantin lelaki akan datang ke rumah pengantin perempuan dengan iringan rebena untuk melakukan upacara berinai besar yang diadakan semasa majlis. Dalam majlis ini, lelaki berinai dahulu dan kemudian diikuti dengan pengantin perempuan untuk majlis berinai. Majlis yang terakhir ialah majlis bersanding. Majlis ini diadakan secara besar-besaran dengan mengadakan jamuan di rumah pihak pengantin perempuan. Majlis ini dianggap sebagai kemuncak majlis perkahwinan dalam adat resam perkahwinan orang Melayu. Selain itu, majlis bersanding ini adalah untuk memperkenalkan pengantin yang bergelar raja sehari kepada orang ramai. 3 hari selepas majlis bersanding, pihak lelaki akan jemput menantu dan ia dijalankan di rumah pihak pengantin lelaki. Sekarang saya akan membentangkan tentang pantang larang perkahwinan orang Islam. Yang pertama ialah pasangan pengantin tidak dibenarkan keluar dengan pasangannya sebelum majlis perkahwinan selama 40 hari bagi mengelakkan tomahan masyarakat. Yang kedua ialah pengantin juga tidak dibenarkan tidur di rumah orang lain. Ini disebabkan oleh masyarakat orang Islam takut terkena kepada ilmu hitam kepada pengantin. Kepercayaan ini ada dalam kalangan mereka sejak dulu-duluan juga. Yang terakhir ialah kedua-dua pengantin dilarang bercakap ketika bersanding kerana ia akan memberikan pandangan yang kurang manis kepada tetamu dan juga untuk hormat tetamu yang hadir ke majlis perkahwinan mereka. Oleh itu, secara kesimpulannya, ternyatalah di sini bahawa adat masyarakat orang Islam amat menarik dan adalah satu ketetapan yang tidak boleh diubah oleh sesiapa juga. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.
Kepentingan agama Islam dalam masyarakat adalah menyebarkan Islam sebagai penyuluh dan cara hidup yang benar dan menerapkan elemen-elemen syumul dalam kehidupan. Dengan itu, kepentingan agama Islam yang pertama adalah dari aspek pemerintahan. Allah menyuruh umat manusia menjaga dan mentadbir bumi ini dengan sebaik yang mungkin berlandaskan suruhan dan larangannya. Maka dengan itu, sesebuah negara itu haruslah ditadbir dengan sebaik-baiknya oleh pemimpin-pemimpin dari semua aspek. Untuk melakukan urusan tersebut, pentadbiran sesebuah negara haruslah berpegang kepada dua prinsip penting adalah seperti berikut. Yang pertama, menegakkan keadilan dan keamanan di dalam pentadbiran negara. Dan yang kedua, melaksanakan ibadah yang telah disyariatkan oleh Islam. Seterusnya, kepentingan agama Islam yang kedua adalah dari segi kesenian dan warisan. Antara kesenian yang mendapat pengaruh Islam di Malaysia adalah seperti dikir rebana, gendang pahang dan juga ghazal dan penggunaan gambus. Pengertian dan kedudukan seni Islam yang diperkatakan oleh sarjana Islam menafsirkan kesenian Islam dari sudut ciri, bentuk, tema, sumber, tempat asal, jenis, tarikh dicipta dan penciptanya serta asal-usul dan perkembangannya. Kesenian Islam yang disentuh adalah karya seni Islam di Malaysia yang dilahirkan oleh Melayu Islam di Malaysia. Dari segi pertuturan, agama Islam telah menjadi pengaruh penting dalam kehidupan seharian. Kaum Melayu terkenal dengan kesopanannya dan agama Islam telah menambahkan nilai tambah kepadanya melalui ucapan salam dengan kalimah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang digunakan dalam ucap pembuka kata. Dari aspek pemakanan, Islam mementingkan pemakanan yang halal dan bersih serta tidak tercemar dengan najis atau jangkitan untuk dimakan. Makanan yang haram dimakan adalah seperti hasilan khinzir, anjing, bangkai haiwan iaitu haiwan yang mati tanpa disembelih, arak, makanan yang membawa mudarat dan haiwan karnivor. Islam juga menitik beratkan supaya makan dalam keadaan duduk dan menggunakan tangan kanan serta dimulai dan diakhiri dengan doa. Dari segi pemakaian, sesuai dengan ajaran Islam, pemakaian yang menutup aurat menjadi kewajiban tidak mengira sama ada lelaki atau wanita. Berpakaian menampakkan sebahagian aurat atau bentuk badan adalah haram dan berdosa. Kini, berpakaian menutup aurat dan bertudung telah dianggap normal dan tidak janggal lagi dalam masyarakat. Jika dahulu, masyarakat bergantung kepada amalan-amalan khurafat untuk menyembuhkan penyakit, kini amalan tersebut telah digantikan dengan amalan perubatan alternatif Islam yang menggunakan sepenuhnya Al-Quran dan Hadis serta alatan yang halal dan suci. Kesihatan amat dititik beratkan oleh Islam. Islam menggalakkan umatnya berusaha mencapai tahap kesihatan yang maksimum. Amalan pemakanan madu, lebah dan makanan sunnah seperti kismis, kurma, buah tin turut menjadi sebahagian menu khususnya di bulan Ramadan. Adat-adat ini telah dibawa oleh agama Islam dan telah menjadi salah satu budaya bagi masyarakat Islam di Malaysia hingga ke hari ini. Ajaran Islam telah menjadi elemen penting yang menambah baik dan memperbaiki serta menghalusi budaya-budaya dan adat-adat masyarakat Melayu. Rumusannya, pemikiran masyarakat Melayu sebelum kedatangan Islam adalah bercirikan kepada pemahaman animisme yang menganggap setiap benda mempunyai jiwa masing-masing. Kemudiannya, proses penghayatan Islam telah dijalankan dan melibatkan orang Melayu. Proses penghayatan Islam juga dipercayai dilakukan dalam dua fasa yang bermula sekitar abad ke-13 sehinggalah abad ke-18. Untuk makluman semua, fasa pertama telah menekankan konsep asas tentang tauhid, manakala fasa kedua adalah fasa pembentulan dalam memperjelaskan adab lisan orang Melayu. Selain itu, konsep kebudayaan agama Islam adalah tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, tidak melalaikan manusia dan hubungan antara manusia dengan penciptanya adalah baik serta mengagungkan pencipta. Dalam kehidupan seharian, orang Islam juga mementingkan budaya ucapan salam, budaya pemakanan dan juga budaya kemasyarakatan. Sesungguhnya, adat adalah suatu peraturan yang diamalkan sejak turun-temurun dalam kalangan masyarakat.
Dan adat kepercayaan juga memainkan peranan yang penting dalam menjadi panduan kepada kehidupan penganut Islam. Dan kita boleh nampak dengan jelas melalui adat perkahwinan mereka yang melibatkan amalan Malaysia, majlis pertunangan, majlis akad nikah dan majlis persandingan yang masih dijalankan dan tidak boleh diubah sebab dia ialah satu ketetapan. Akhir sekali, seluruh rakyat Malaysia perlulah mengamalkan semangat perpaduan dan sikap toleransi untuk mengelakkan daripada berlakunya konflik agama ataupun konflik perpaduan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.